Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiqal bin Sizam dan saya akan ceritakan tentang tokoh yang pertama mencipta telefon di dunia. Anda tak tahu siapa kan? Nama tokoh tersebut adalah Alexander Graham Bell. Beliau lahir pada tahun 3 Mac 1847 di Edinburgh, Scotland, dan beliau meninggal dunia pada tahun 2 Ogos 1922 pada umur 75 tahun di Benin Breaker, Nova Scotia, Kanada. Bell menjadi tokoh kerana beliau mencipta telefon pertama di dunia pada tahun 1876 dan diiktiraf oleh Amerika Syarikat sebagai telefon pertama di dunia. Beliau digelar Bell dan juga digelar bapa orang-orang pekak. Hal ini kerana beliau banyak membuat berkaitan tentang peranti pendengaran yang melibatkan keluarga beliau, iaitu ibu dan isteri beliau, kerana isteri beliau dan ibunya pekak. Semasa kanak-kanak, beliau menunjukkan sikap ingin tahu yang natural dan membina banyak peranti, antaranya lah mesin pengupas gandum. Beliau menggunakan dayung perputar dan set baru sahaja untuk membina mesin tersebut. Ini kerana jiran beliau mempunyai kilang gandum dan permasalahannya adalah kilang tersebut terlalu lambat untuk memproses gandum, dan sikap ingin tahu beliau membuatkan beliau mencipta mesin tersebut pada usia yang muda. Semasa meninggal dunia, semua telefon di Amerika Syarikat berhenti berdering selama 1 minit kerana ingin menghormati beliau sebagai pencipta telefon pertama di dunia. Sekian. Selamat sejahtera, saya Muhammad Nazami Salamat akan menceritakan seorang tokoh iaitu pencipta kapal terbang yang pertama. Jadi pada lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak eksperimen dan percubaan telah dilakukan oleh manusia di rata-rata dunia untuk mencipta sebuah kenderaan yang mampu terbang di udara. Tapi kesemua eksperimen itu telah gagal. Namun muncul dua orang adik-beradik ini yang telah berjaya mencipta sebuah kenderaan yang pertama yang mampu terbang di udara. Jadi dua orang adik-beradik ini ialah Wilbur Wright dan Orville Wright. Jadi saya akan ceritakan bagaimana mereka boleh terlibat dalam bidang penerbangan ini. Jadi pada tahun 1890, seorang penerbang dari Jerman iaitu Otto Lilienthal telah menunjukkan kejayaan dalam aktiviti penerbangan, meluncur secara dramatik dalam pertunjukan udara. Namun setelah beberapa bulan beliau meninggal dunia akibat terhempas daripada latihan tersebut. Namun adik-beradik Wright ini telah diinspirasi dengan Otto, justru ingin menyambung apa yang telah dimulakan oleh penerbang Jerman itu. Namun adik-beradik ini telah mempunyai satu cita-cita untuk merubah dunia penerbangan, di mana dia ingin menyelesaikan juga tugas yang telah gagal ditunaikan oleh Otto tersebut, iaitu penerbang itu. Namun mereka yakin bahawa model luncur yang telah dicipta oleh Otto ini sangat meyakinkan dan boleh dilakukan lagi penambahbaikan. Namun mereka telah menjalankan banyak eksperimen menggunakan konsep penerbangan, iaitu kaedah meluncur yang dimana yang telah digunakan oleh penerbang Jerman itu. Namun bagaimana mereka mencipta sayap terbang tersebut? Mereka telah memerhatikan burung secara dekat dan untuk memahami bagaimana burung itu terbang. Jadi konsep burung itu terbang telah digelar ialah konsep wings warping. Namun penerbangan pertama telah berjaya dilakukan oleh Wilbur, di mana penerbangan tersebut berjaya terbang pada ketinggian 850 kaki selama 59 saat yang digelar Wright Flyer 1. Namun pada tahun seterusnya mereka tidak berputus asa untuk melakukan kerja-kerja membangun dan menambah baik lagi model tersebut. Jadi pada tahun 1904 hingga 1905 mereka berjaya menghasilkan sebuah mesin yang mesin terbang untuk meningkatkan lagi masa penerbangan. Jadi mesin tersebut telah digelar ialah Wright Flyer 2, dan mereka juga telah berjaya mencipta alat kawalan pesawat yang boleh membolehkan pesawat tersebut mempunyai sayap tetap. Jadi itu merupakan sumbangan daripada mereka yang telah mencipta penerbangan pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nazmi Aziz. Anda kenal tokoh yang ada di atas saya ini? Beliau adalah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau dilahirkan pada 20 Disember tahun 1925 di Alustar, Kedah. Beliau merupakan Perdana Menteri keempat dan ke-7 di negara Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai bapa pembangunan negara Malaysia. Pelbagai perubahan yang dilakukan oleh beliau semasa memerintah
negara Malaysia selama 22 tahun. Antaranya adalah beliau menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan kepada semua masyarakat. Beliau juga memperjuangkan hak orang Melayu dalam pendidikan. Selain itu, beliau juga menyerahkan sistem kerja dan melancarkan usaha memerangi rasuah. Beliau juga mewujudkan wawasan 2020. Beliau juga diiktiraf dan dikenali serata dunia. Ini kerana Tun Dr. Mahathir berjaya mengubah negara Malaysia dari negara dunia ketiga menjadi negara membangun dan mampu menarik minat negara luar untuk melabur. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengerusi OIC, iaitu Pertubuhan Kerjasama Islam, dan berjaya menyatukan strategi negara Arab daripada terus dikawal oleh United States of America dan Israel. Beliau seorang yang berani dan tegas. Ini kerana beliau lantang bersuara dan tegas membuat keputusan dan berdisiplin tinggi dan sangat menepati masa. Selain itu, beliau juga disegani ramai pemimpin negara luar kerana mempunyai daya pemikiran yang tajam kerana sentiasa melontarkan idea-idea fikiran yang bernas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Abu Ali Al-Husain Ibni Abdullah Ibni Hasan atau dikenali sebagai Ibnu Sina merupakan salah seorang pakar sains dari Uzbekistan yang hidup pada tahun 980 sehingga 137 Masihi. Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra. Selain itu, beliau turut mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geografi, logik, matematik, sains, fiqh dan perubatan. Walaupun Ibnu Sina menguasai pelbagai ilmu pengetahuan termasuk falsafah, tetapi beliau lebih menonjol dalam bidang perubatan sama ada sebagai seorang doktor ataupun mahaguru ilmu tersebut. Ibnu Sina mula terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit putera Nub Ibni Nas Al-Samani yang gagal diubati oleh doktor yang lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan tiada tolak bandingnya sehingga beliau diberi gelaran Al-Sheikh Al-Rais. Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul Al-Adwiyat Al-Kabiyah yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku itu, beliau telah menceritakan dan menghuraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara untuk mengubatinya. Hasil tulisan Ibnu Sina juga merangkumi bidang dan ilmu lain seperti metafizik dan astronomi. Ini dapat diperhatikan dalam sebuah lagi kitab agung beliau yang berjudul Kitab Al-Shifa yang memuatkan penulisan berkaitan sains dan falsafah. Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada 4 unsur iaitu tanah, air, api dan angin. Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap, sejuk, panas dan kering serta sentiasa bergantung kepada unsur lain yang terdapat dalam alam ini. Ibnu Sina percaya bahawa wujud ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit. Jadi, selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu, manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan. Walau apapun pandangan yang dikemukakan sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan, beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nars Al-Farabi atau yang dikenali sebagai Al-Farabi. Al-Khwarizmi merupakan nama yang sering menjadi perbualan hangat kerana sumbangan beliau yang meluas dalam membentuk ilmu matematik moden. Dikenali dengan gelaran atau nama lain seperti algoritmi, algoritm atau aljabar. Dilahirkan pada tahun 780 Masihi di sebuah tempat bernama Khwarizm. Beliau juga merupakan ahli astronomi. Sumbangan beliau termasuk prinsip algebra, membangunkan sistem perpuluhan dan memperkenalkan angka kosong yang memperluaskan had matematik. Dalam bidang matematik, Al-Khwarizmi telah memperkenalkan algebra dan ilmu hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhur ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Mafatih Al-Ulum. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dari beliau dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.